Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam semua. Apa khabar? So, hari ni adalah hari kelima kita dah bersiaran dalam program Sembang 14 Hari Lockdown. Hari ni mungkin kita akan ceritakan sebelum-sebelum ni. Sebelum-sebelum ni kita dah bincangkan pasal topik-topik banyak jugalah. Pasal perniagaan, pasal property investment. So, hari ni kita akan cerita pasal sedikit kita akan bercerita mengenai DLM. Apa yang DLM buat dan apa yang DLM lakukan sekarang ni. And kita juga ada speaker-speaker jemputan juga, macam biasa jugalah. Saya, Cik Lan, dan juga ada Tuan Amirul. Tapi Tuan Amirul akan bercakap join kita dalam sesi yang kedua lah. Okay, maybe saya mungkin kita tengah tunggu Cik Lan sekejap untuk masuk. So, lepas tu kita sebelum tu, kalau siapa-siapa yang dah ada dalam live ni, selamat menonton dan selamat datang ke live kita. Mungkin ada yang tak tahu apanya Sembang 14 Hari Lockdown ni. Biar saya cerita sedikit lah. Sembang 14 Hari Lockdown ni ialah program yang kita buat untuk cerita pengalaman ataupun share idea-idea yang kita dah sediakan tajuk lah. Okay, siapa-siapa dalam ni yang tengah menonton boleh share kepada grup-grup ke ataupun kepada rakan-rakan, ikutlah bermanfaat untuk orang lain dan terima kasih. So program ni dibawakan oleh dibawakan oleh DLM, iaitu Durrell Alali Marketing. Kita ada juga FW iaitu Alpha Lahwell, dan juga kita ada Mark Community, iaitu kita punya grup lawyer. Kita ada Tuan Amirul. So hari ni kita bersiaran dalam page DLM. Oh ya, sebelum tu, sebab selalunya kita bersiaran dekat page Mark Community. Hari ni special sebab kita nak cerita pasal apa yang Durrell Alali tengah buat. So kita bersiaran dalam page Durrell Alali Marketing. Okay, rasanya Cik Lan dah ready. So kita jemputlah Cik Roslan. Hello, Cik. So sekarang kita tengah tunggu Cik Roslan masuk, and then baru kita start lah. So hari ni most likely kita akan ceritakan pasal infak, apa itu, macam mana sejarah bermulanya program infak bersama DLM. Lepas tu kita akan cerita pasal macam mana cara macam mana program infak ni berjalan, and then kita akan share experience lah macam mana infak ni kita buat, and then macam apa perbezaan infak DLM, apa perbezaan program infak bersama DLM dengan yang lain, and then bagaimana proses infak ni proses yang DLM buat. So kita tengah tunggu Cik Lan. Still Cik Lan masih lagi dalam nak connect, and then lepas tu baru kita start lah. Sekejap, saya tengok berapa orang yang tengah menonton kita punya live ni. Oh, 3 orang. Dah ada 3 orang yang menonton. Selamat datang. Thank you for joining hari ni. Kalau siapa-siapa yang tengah menonton ni, kalau line tak clear ataupun ada apa-apa masalah, boleh tulis dekat ruangan komen. Ataupun siapa-siapa yang nak bertanya soalan, boleh letak dekat ruangan komen. Nanti kita akan baca. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita akan jawab satu persatu soalan di ruangan komen. And then kalau boleh, sebab sekarang ni saya tengok ada 3 orang. 3 orang yang menonton. Bentar ya, saya tengok ni.
3 orang tengah menonton. So maybe saya sebabkan channel masih lagi, mungkin saya akan sharekan serba sedikit dahulu sejarah program infak ni bermula. So memang kita tengok banyak dekat luar sana macam program infak. Bukan, maksud saya memang kita dah tengok dekat luar sana, maksudnya banyaklah program-program infak yang kita dah tengok. Tapi macam mana sejarah DLM ni bermula ialah bila kita, actually DLM dah mula program infak ni dah lama. Setahu saya dalam 2017, cumanya tak adalah kita fokus untuk program infak saja. Sebelum ni DLM mostly fokus kepada online business, iaitu kita jual produk, and then dalam masa yang sama kita juga ada buat program infak. Cumanya program infak tu bukannya adalah main. So program infak ni kalau seingat saya, setiap tahun every Ramadan kita akan buat collection infak untuk kita serahkan kepada penerima asnaf, ataupun dulu kita fokus untuk dekat, contoh macam kita bagi bantuan dekat Syria kalau tak silap saya. So program tu tak fokus, bukan maksudnya kita tak fokus betul-betul dekat program infak. Tapi once kita tahu sekarang ni setengah PKP since 2020, so apa yang kita tengok, ramai orang yang memerlukan bantuan sebenarnya. Sebab tu kita mulakan program infak ni. So since 2020, bulan 3 start MCO tu, so kita come out dengan solution, itu kita buat collection untuk program infak. Macam tu lah, lebih kurang dia tak adalah lama sangat, lebih kurang dalam setahun jugalah. Setahun kita baru mula, and then baru mula, kiranya mula ni ialah mula yang betul-betul kita fokus untuk buat program infak. Macam tu. Itu sedikit sejarah program infak ni lah. So apa dia, kalau ikutkan memang pada mulanya, okay, rasanya Cik Lan dah masuk, so kita jemput Cik Lan masuk lah. Assalamualaikum Cik Lan. Assalamualaikum. Kenapa Cik? Tak apa. Biasa Cik, sekarang ni memang saya pun masalah juga macam tu. Saya tak tahu lah pasal apa. Ni hujan ke? Mungkin sebab mungkin orang tengah duduk rumah, so orang guna internet banyak Cik. Macam tu lah lebih kurang. Right. Maybe lah. Okay, apa cerita kita ni? So hari ni kita nak just untuk sesi sharing je lah, buat perkongsian mengenai apa yang Dura Al-Aili tengah buat sekarang ni. Maksudnya hari ni kita akan cerita pasal program infak tracker. Saya just tadi saya just brief sikit sejarah serba sedikit lah. Mungkin Cik Lan nak tambah apa-apa untuk sejarah infak ni, program infak ni. Sejarah infak ya. Okay. Sejarah infak ni start masa COVID-19 itu start. I think it's 18 March 2020. Macam tu. So we actually start benda tu. Apa? Kan, betul. Kita start benda tu masa apa ni? Masa MCO tu. Masa tu lah kita cuba fikirkan macam mana kita boleh tengok bantu orang-orang susah. Sebabnya kita tengok Abid Liu lah, Ustaz Abid Liu is doing very well, kan, Alhamdulillah lah. Cuma ni kita fikirkan maybe kita pun can do something about it lah. Sebab sebelum ni kita buat online mall tu, kita macam used to be always one of the largest food products lah online in Malaysia ni. So Alhamdulillah. And then kita start masuk dalam bidang tu sebabnya kita rasa kita boleh contribute some of our profits
kita mula kita start giving away our stuff dulu, and then baru kita buat infak program. Kita jemput orang ramai untuk buat infak dengan our company, sebab kita punya memang company is actually a company. So what we do with the money is that we actually sell our products ni to you, and we send it, kita jual barangan ni pada tuan-tuan dan puan, lepas tu kita hantar barang-barang ni pada golongan asnaf. Maknanya tuan-tuan membeli barangan tu daripada kami. Kelebihannya membeli barangan daripada kami ni ialah kami akan memberi sedikit profit kami, sharing the profit dengan duit tuan-tuan tadi, kita bagi pada golongan asnaf. Itu advantage menggunakan company lah, kan. Lepas tu dia punya sistem kita develop tu, sebab dia company, dia tak ada masalah daripada segi ketulusan, sebab kita kita actually buy the product. You actually buying product from us lah, kan. And then another thing kan, saya share dengan siapa yang ni lah yang menonton kan, basically what happen, kita membeli barangan Muslim. Saya sangat peka pasal benda-benda macam ni kan. Saya punya konsep membeli barangan Muslim ni dah lama kita perjuangkan barangan Muslim. We in fact kita buat kita punya ni BMP kita punya buy Muslim products. Orang ni buat BMF lah, buy Muslim first. Kita buat buy Muslim products. Buy Muslim product ni simple aja. Kita cuba sedaya upaya kan, 80% daripada duit kita tu kita cuba beli barangan yang orang Islam buat. Kalau boleh lah. Yang 20% tu tak apa, belilah daripada orang lain kan, sebab kadang-kadang kita tak beli daripada orang lain pun orang lain marah juga kan. Satu, saya cuba allocatekan dalam 7% tu saya beli pada orang-orang yang bukan Islam, produk yang bukan Islam, tapi saya cuba berdakwah kat dia. Saya cuba macam itulah dengan kadang-kadang ada Chinese yang baik-baik yang jual barang-barang kan dengan baik-baik kan. Kita beli kat dia, lepas tu kita ada sembang-sembang dengan dia, kita cuba dakwah dengan dia lah kan. Jadi that 20% tu allocation tu memang kita help them, tapi 80% tu saya cuba untuk membeli barangan-barangan Islam. Why do I focus macam tu? The reason is kan, umat Islam sekarang ni ketinggalan jauh dari segi perniagaan. Kalau tuan-tuan duduk dalam rumah kan, duduklah dalam bilik ke, ataupun duduk di meja makan ke, ataupun duduk di ruang tamu kan, tuan-tuan cuba tengok tau barangan-barangan yang tuan-tuan tengok depan tuan-tuan kan. Contohnya calculator, ni depan saya lah, calculator, mouse kan, and then apa lagi cawan, simple kain tudung lansir. Siapa buat kan? Stapler. Susah nak cari yang orang Islam buat produk-produk. Betul je. Maksudnya kalau produk kalau Muslim, makanan lah banyak. Kalau dari segi perkakasan kurang. Macam perabot mungkin kena cari perabot kayu jati tu, mungkin orang Islam buat. Macam tu kan. Dan kayu tu saya tak tahu dapat dari mana lah. Tapi these are the concept lah. Yang paling utama ialah orang Islam ni kena ada assets. Kan kita kata, ini saya cakap ni, saya ni biasanya kalau saya bercakap, saya mungkin berkata-kata yang orang tak suka dengar. Jadi saya kena memang minta maaf pun. Saya cakap memang straightforward. Kan? Contohnya kan, barangan-barangan yang kita beli tu, usually level di atas memang bukan Islam. Jadi kita ni kena buat fardu kifayah lah. Kita kena usahakan convertkan that, put some value added sebagai produk Muslim. Macam tu. And then we try to make, bila kita buat macam tu, kita punya ekonomi tu tadi, kan, duit kita tu tadi, kita masukkan dalam poket orang Islam balik. So that they can do something better. Ini yang saya nak galakkan semua orang faham konsep dia ya. Because kalau kita tak buat macam tu, sampai bila-bila kita tak mampu nak buat mouse, sampai bila-bila kita tak mampu nak buat calculator, sampai bila-bila kita tak mampu nak buat color magic. Yeah. All these simple things tau. Susah nak cari orang Islam buat. Stabilo, color pencil, saya banyak color-color. Betul. Cerita tu kan. So inilah yang kami rasa teruja. So kita ada serampang 2-3 mata dalam bisnes DLM ni tadi. Kan? Labu dah cerita ke sejarah dia kan? Labu cerita kot kan? Mula-mula kita memang ada online shop lah kan? Kita ada online shop. Saya just share yang sejarah infak tu dulu. Macam kita start actually bukan 2020 saja, tapi sebelum tu pun kita ada buat, cumanya tak secara besar. Ya betul. Kita dah buat tahun 2015, kita buat online shop sebenarnya. Kita buat macam tu. And then nak bagi tahu kan, kita cuba bagi pricing tu, kita ambil profit sikit. Sebab kami ni banyak kepada social entrepreneur. DLM. Ni saya ni banyak topi sebenarnya.
Kan, saya ada pakai topi DLM, topi Alfala, topi Police Group, topi Landscape Architect and all that, okay. Jadi saya suka bila dah ni kan, saya cuba start another business. I like to bring the young people. Jadi kan bila kita buat macam tu, kita cuba give more. So we don't charge a lot in our our profit margin is very low. Sebab tu kita kan kita tak boleh jual kosmetik, sebab kosmetik sangat mahal. Kalau kami jual juga produk kosmetik, for example kan, most of the profit margin from cosmetics tu, dia satu go pada bukan Muslim. That's point number one. Point number two, banyak produk-produk cosmetics ni dia pergi kepada agents dan stokis. Ini yang kita rasa macam barang-barang yang diperlukan oleh manusia, kita tak boleh nak overcharge. Kalau kosmetik tu biarlah kan, bukanlah diperlukan oleh banyak manusia. Tapi macam food ni, saya rasa tak baguslah jika sekiranya kan kita bagi pada banyak sangat margin kan, and then kita charge the customer, overcharge lah. It's not nice lah. Okay, bagi saya kan mungkin keterlaluan lah nak dapat profit tu. So saya against that. Prinsip saya ialah tak apa, kita ambil profit margin sikit, and then kita boleh tolong. Dah lah kita tolong Bumi Putera kan, kita tolong asnaf sekali, and the third one kita tolong anak-anak muda. So tuan-tuan boleh nampak lah yang slides yang kami pamerkan sini, kami cuba train anak-anak muda tu start to understand the concept of socialpreneur. Bila dia orang buat bisnes, dia orang bukan kipas duit. Saya anti kipas duit. Sebabnya bila kita buat macam tu, kita seolah-olah kita menyembah duit. Ini saya punya pandangan. Mungkin tuan-tuan rasa saya salah lah kan. Ini pandangan saya sahaja. Kalau kita terlalu sangat mengipas duit, kita mengajak orang lain tu bukan berniaga kerana Allah. Kita sepatutnya berniaga kerana Allah. Bila kita berniaga kerana Allah, kita terapkan perniagaan tu dalam bentuk keimanan. Maknanya kan esok ni kan kita tak teruja nak dapat 1 million kan, kita teruja nak dapat 1 million, kita akan buat cara-cara yang tak halal. Ini bisnes yang bukan kerana Allah. Kalau kita buat bisnes kerana Allah, kita fokus kepada bagi servis yang Allah nak. Allah nak kita servis kita ni terbaik, kita akan improve quality, kita add value dan sebagainya. Kita cuba macam barangan-barangan yang rosak kita bagi free ganti. Contohnya kita nak buat macam tu, kita buat macam stand New Zealand macam semalam kita sembang lah. Memang kita dah buat dah pun, and kita banyak bagi give back, kita banyak give back kepada team kita ni lah kan. So these are the thing yang saya nak cerita pasal DLM ni. Cukup lebu dekat tu. Okey. Boleh cik. Okey. Okey, so ada 3 golongan lagi. Kita golongan lebu. Ada 3 golongan. Asnaf kan, ada produk Bumi Putera kan, nombor 2, and then nombor 3-nya kita tolong anak-anak muda, train them buat business. This is what we doing lah. Ada soalan-soalan lagi ke? Saya tengok komen je cik. So far kat sini banyak juga lah. Atikah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So ada Muhammad Azwan Hamidun. Thank you kerana join kita punya live kali ni. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan, Cik Azwan boleh letak dekat ruangan komen lah. Okay, ini antara 5 golongan, 5 mengapa kita buat infak. So ni yang Cik cakap tadi tu kan, Cik ada 3 point macam tu. Boleh. So kat sini kita fokus untuk membeli barangan, pembelian barangan dari DLM, and then kita bagi kepada asnaf. Asnaf tu pun kita ada 5 golongan yang kita dah identify. Contoh macam asnaf, pelajar susah ni antara kategori dia lah. Peniaga kecil Muslim, peniaga anak muda, and then pengilang Muslim. And then point yang kedua, mengapa kita infak DLM dengan DLM. So kita sumbangkan produk Muslim. Macam saya cakap lah, jadi kalau kita infak barangan Muslim, nanti dia punya circulation of duit tu berpusing dekat orang Muslim juga. So kita membantu untuk peniaga-peniaga Muslim juga. And then third one is system tracking infak. This one, ini cik ada explanation kan untuk yang ketiga ni cik? Tracking infak pertama di Malaysia dan di sini. I think it is something interesting lah. I just want to share dengan macam mana caranya tu? Okay. Cerita dia macam ni lah. First kali yang kami the first one in Malaysia, pada ketika itu kita tak tahu yang pasal dunia ni. The first one in Malaysia yang buat infak ketelusan sistem kita ni. Okay, maknanya tuan-tuan yang infak dengan kami, tuan-tuan boleh tengok tau,
you can log in and then you can see barangan tuan-tuan tu dah dihantar ke asnaf ke belum. Dan kalau kita hantar pada asnaf tu, kita akan rekodkan nama penerima tu tadi. So tuan-tuan boleh nampak duit tuan-tuan tu pergi ke mana and tarikhnya dah sampai ke belum. So kita ada stages ya. Kita ada stages. Duit tu masuk dalam bank and then daripada duit tu kita belikan barangan dan barangan tu kita packing, lepas tu kita hantar. Di sinilah kami rasa sistem infak GPS ni is first in Malaysia lah. Jadi tuan-tuan tak adalah rasa risau duit tu pergi ke mana, 30% dimakan oleh pentadbiran ke, kita tak ada. Sebab kita memang bisnes, kita bukan NGO. Kalau NGO dia memerlukan duit juga kan, dia memerlukan duit untuk running the operations. Cuma itu terpulang kat dia nak pakai berapa persen. Ada yang kata 7% kan, ada yang kata 10%. Tapi tengoklah kalau duit dia collection 10 million for example that particular year, dan 7% tu berapa? Kalau 1 million contoh 10 million, kalau 7% berapa? So tuan-tuan boleh tahu lah kot kan, 700,000 dah digunakan. Jadi adakah 700,000 tu berbaloi atau tidak, itu terpulang pada NGO tu masing-masing kan. Yang pentingnya ialah kita minta kita di sini kita cuba telus. Kita cuba telus and kita punya sistem, kita tak ada ambil duit untuk management sebab memang kita kita jual barangan. Ours is actually memang kita jual produk. Sebab tu bagi saya kekuatan company untuk buat infak sebenarnya adalah lebih kuat sebab kita ada ledger system and tuan-tuan kami develop the system ni, tuan-tuan boleh tengok duit tuan-tuan tak ada bentuk ledger sekali. So wang masuk, wang keluar. Okay. So these are the things yang saya rasa satu kebanggaan saya terhadap anak-anak muda kami lah, anak-anak muda macam Labu sendiri. Ada seorang lagi nama Atikah, ada seorang lagi nama dia Iman, ada seorang lagi Aiman, Muhammad Aiman, Nur Aiman Nur Rahim. Jadi kami ada 4 orang anak muda yang very dedicated and they work very hard untuk develop the system sama-sama. And rupanya tuan-tuan dan puan, bila saya search this infak tracking ni, tidak ada lagi dalam dunia. So we are the first one in the world. And company kecil daripada Ipoh ni, kita develop the system, the software semua tu kan. Alhamdulillah kita dapat dengan rasa inilah, saya pun harap tuan-tuan dan puan doakanlah kejayaan kami sebab kami sekarang tengah apply patent atas nasihat sahabat-sahabat saya. Sahabat-sahabat saya kalau tengok benda ni dia tahulah, dia nasihatkan pada saya dan tim saya untuk apply patent supaya kita boleh go worldwide. Dan saya pun dah start contact businessman daripada Amerika dan juga daripada UK untuk sama-sama bergabung tenaga untuk sama ada dia orang nak pakai sistem kita ataupun dia orang nak membeli sistem kita. Macam itulah. So kita try to develop. Dan juga pada masa yang sama, siapa-siapa yang berminat untuk join dengan tim Al-Falah ni sebagai investor, you're most welcome. Kita open pada peniaga orang Islam untuk join with us and to market this worldwide insyaAllah. So alhamdulillah saya sebut nama-nama tadi tak ada gambar. Ada gambar ke yang 4 orang anak muda tu? Ada tak somewhere? Ada tadi cik yang slide sebelumnya. Boleh tunjuk lagi tak? Boleh tunjuk tak? Kalau boleh tunjuk, saya nak introduce to the world lah kan pada siapa ni. Jadi tuan-tuan dan puan, kami syarikat kecil daripada Ipoh tapi alhamdulillah kita punya kebolehan teknologi tu alhamdulillah lah. Anak didik saya ni, mereka ni bijak-bijak bestari alhamdulillah. And of course lah kita ada setbacks and all that kan, kita learn. Sebagai anak muda kita rajin learn. Itu yang paling penting. Jadi just nak bagi tahu yang anak-anak muda kami ni very dedicated dan kita tengah recruit ni. These are all anak-anak muda kami lah. Yang ni yang belah kiri ni. Ni Labu kat depan. Betul ni Iman Farhana, belakang tu Atikah, and then Nur Aiman juga nama Aiman juga kan. So this anak-anak muda kami yang alhamdulillah kalau ada rezeki lah habis Covid saya akan insyaAllah bawa dia orang ni berjalan lah ke belah negeri Arab besok ni sebab kami dah start satu sistem kat sana. Kami develop the online juga kat sana dan kita akan introduce the konsep infak ni tadi. So infak tracking ni rupanya tak ada orang buat kan. Jadi kami the first one in Malaysia and first one in the world. So kalau tuan-tuan Google infak tracker memang keluar nama kami kan, DLM tu tadi. So tuan-tuan kalau nak infak silakan pada dlm2u.com dan tuan-tuan boleh pilih nak infak berapa atau nak beli barangan untuk infak pun boleh. And then you can choose sama ada nak go to Toyib Pay atau you just pay from your bank. So the system sangat mudah and then bila dah
buat pembayaran, tuan-tuan boleh login, kita akan bagi login PIN number, PIN. Tuan-tuan boleh login dalam sistem, boleh check, check duit dah masuk ke belum, and then duit dah beli barang ke belum, barangan telah dihantar ke belum. So these are the things yang saya rasa something mungkin lah tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah Puan Syakinah datang lagi. Thank you so much datang ke siaran kami ni. Kami tengah cerita pasal DLM lah ya. So yang lain tu tuan-tuan boleh tengok ya, anak-anak muda yang lain, dia orang ni yang mencari asnaf. So kita identify dia asnaf, kita sendiri pergi hantar barang tu. Yang belah kiri ni di Temerloh ke Labuh? Temerloh ya? Sorry, yang belah kiri ni kat Kelang kan? Ini Shah Alam. Shah Alam. Yang belah kanan tu di Cameron Highland. Is that right? Betul, Cik. Kami ada banyak gambar lagi lah, ada banyak. Kalau you go to our Facebook kan, tuan-tuan boleh scroll tengok tempat-tempat yang kami dah hantar. So alhamdulillah sambutan pun amat-amat menarik sebabnya kita fokus on produk Muslims. Kalau tuan-tuan nampak ada buat produk-produk Islam, boleh letak pada kami. Boleh letak dengan kami dalam kedai kami tu. Kami akan letak di online, pada masa yang sama barangan tu jika sesuai kami akan hantar pada asnaf juga. So ramai dah yang letak barangan-barangan dia macam oats ya, daripada produk MasterChef, kita ada kat situ. Kita ada kopi daripada MasterChef juga. Kita ada kopi Habatus Sauda daripada pengilang daripada Penang. Jadi kita ada macam-macam produk sebenarnya. Dan produk-produk ni tuan-tuan boleh kita ada titik juga boleh lah Bu. Kita ada tea jambu. Titik dan juga barangan agromas. Barang agromas pun kita ada. Jadi kita cuba fokus on produk Muslim lah ya. Okay, and then kita at the same time kita train anak-anak muda ni how to run the business, and kita buat socialpreneur program. Maknanya macam mana kita nak menyantuni masyarakat asnaf. So bila anak-anak muda ni buat bisnes pada peringkat awal dan diorang dah tahu dah prihatin daripada masyarakat, insya-Allah kita doakan diorang ni bila berjaya esok, mungkin percentage yang income diorang tu mungkin sampai 50% diorang akan bagi balik kepada masyarakat sekeliling. Dan ini kita train kepada diorang bukan untuk show off. Actually ya, kita tak nak sangat sebenarnya diorang ni pergi hantar barang tunjuk kami macam ni. Kita tak nak macam tu. Kita nak Allah redha apa yang kita buat. Gambar-gambar ni sebagai evidence yang kita dah hantar so that kami punya customers yang infak tu tadi, dia ada bukti yang kita dah bagi barangan tu tadi. Itu tujuan gambar-gambar tu tadilah kan. The best way is not to show off lah kalau boleh. Kalau kita buat ibadah ni, yang terbaiknya macam, tapi tak apa, it's okay. Macam Abid Liu buat tu, alhamdulillah, it's good. Antara keikhlasan kita ni, biarlah Allah yang judge. Bukan manusia judge, biarkan Allah yang judge. Yang tu yang paling penting. Yang usaha kami ni adalah usaha untuk memberi ketulusan pada tuan-tuan dan puan and confidence, and you know us, you know our team, and you know our office in Ipoh, you know our shop lot kat Ipoh, macam tu kan. So only-nya kita ni sekarang work from home lah, dan alhamdulillah work from home pun kita boleh deliver barang kan, either Labu ke atau Aiman ke ataupun Atika pun kan, hantar barang kan. So that's itu kuat cerita kita. Tapi itulah tuan-tuan, please doa lah supaya kami ni boleh berjaya ke peringkat ke antarabangsa. Sebab apa? Sebab kami very keen to help the poor ya. Yang baru-baru ni contohnya ada kes di England masa Ramadan baru ni, depa punya duit yang depa bagi masa bulan Ramadan ni di England ya, cerita ni depa tak tahu duit tu pergi ke tidak. Adakah 100% pergi ke orang miskin. Rupanya cerita ni berbangkit di sana, dan saya sedang berusaha untuk set up the system di sana lah. Cuba, tak tahu lah whether dia orang terima atau tidak, tapi mohon jasa baik tuan-tuan puan, tolong doakanlah untuk tim kami ni, dan tuan-tuan pun boleh menyertai tim kami nanti insya-Allah ya. InsyaAllah. So itu ceritanya. Maybe saya boleh share sikit lah Cik pasal boleh. Yang program infak yang kita jalankan sekarang ni. Dia agak mencabar dan juga agak seronok juga, disebabkan oleh sekarang ni tengah COVID kan. Dia proses untuk kita nak tu kena berhati-hati sikit. So tapi still kita tengah ongoing juga buat program infak ni. And then dalam masa yang sama, bila kita buat program infak macam ni, macam-macam cerita yang kita dengar daripada penerima asnaf ni. Ada yang sampai pelajar sekolah contohnya, dia terpaksa bekerja untuk menampung perbelanjaan harian dia. So
agak sedih juga, dia baru pelajar tapi dah kena buat kerja-kerja macam tu. So sepatutnya kita membantu lah untuk golongan-golongan macam ni. And then ada ada yang macam-macam cerita sebenarnya kita boleh dengar. So kita pun bersimpati juga dengan situasi mereka-mereka ni. Sebab kita dalam keadaan selesa, tapi orang-orang yang luar sana kita tak tahu lagi. Sebab mungkin dia tak share dengan orang lain. So once kita buat program ni, kita tahu situasi sebenar orang-orang yang penerima infak ni. So maybe saya share sikit untuk proses Sure. program infak yang sekarang kita jalankan. Most likely apa yang kita buat ialah once kita terima, macam dekat dalam slide ni, dia ada beberapa proses untuk kita serahkan barangan infak ni. So first of all, kita terima infak daripada website. Website ni adalah salah satu teknologi yang kita gunakan lah. Semua infak ataupun semua proses kita menggunakan website untuk kita punya tahu situasi ataupun progres infak tu berjalan lah, macam mana kita proses kita lakukan. So macam pertama ialah kita terima barangan infak, terima semua infak daripada penginfak, and then lepas tu dekat situ kita proses. Kita dah identify, let's say macam infak dia dah masuk, so kita proses untuk proceed ke seterusnya. Contoh macam kita proses dan kita beli item. Item ni biasalah kalau ikut dalam website dia ada macam-macam barangan dekat dalam website tu. And barangan-barangan dia pun contoh macam bihun ataupun biskut. So barangan-barangan yang biasa orang makan. Kita tak bagi barangan-barangan seperti yang kebiasaan, contoh macam beras, sebab kadang-kadang kita tengok ada dekat luar sana tu, dia bila kita bagi beras, and kita bagi beras lagi, and kita beli beras lagi, so stok beras dia tu dah makin banyak. So kita beli item-item yang lain, contoh macam kita bagi bihun contohnya, kita bagi biskut, so dia boleh makan benda-benda macam tu. So lepas kita dah purchase barangan, and then barulah kita proceed ke proses seterusnya lah, itu kita hantar barangan kepada 5 golongan tadi tu. Either asnaf ataupun pelajar sekolah. Sebelum ni kita dah bagi sekitar Ipoh, dan ada juga kawasan-kawasan yang di luar kawasan Ipoh seperti yang tadi dalam gambar tu, contohnya saya dekat Shah Alam, dekat Cameron, and then kita bagi Banjir juga di Pahang kita bagi dekat betul-betul. Dekat ada hari tu satu situasi tu kita ada macam musibah lah yang berlaku dekat Pahang, banjir, so kita hantar barangan-barangan. Ini adalah kelebihan-kelebihan lah, sebab kita guna website, and then kita ada juga kemahiran ataupun skill menggunakan servis penghantaran. So tak ada masalah kalau kita nak hantar dekat mana-mana pun barangan infak, sebab kita dah ada skill, so kita tahu macam mana cara kita nak hantar dekat luar sana. So itu antara kelebihan-kelebihan yang kita lakukan. Sila. Labu. Dan Labu boleh cerita kot yang kita hantar kat Syria melalui sahabat kita melalui sahabat kita, ada juga anak-anak Syria yang dah terima barangan-barangan daripada kami lah. Itu yang menarik tuan-tuan ya. Sebab bukan Malaysia sajalah, di Syria pun rasanya kalau yang di Syria dah 2-3 kali cik yang kita kali dah kita buat. 2-3 kali. Kita patutnya ceritalah kan. Tapi itulah kita tak nak gah sangat benda-benda macam tu kan. Tapi alhamdulillah kita dah buat benda-benda macam tu. Dan kita sebenarnya ingin menarik anak-anak muda juga join dengan kami. Kalau anak-anak muda tu rasa macam nak buat secara volunteer for example kan, don't worry, sebab company ni kita kan profit making, kami ada reward untuk anak-anak muda. Jadi tak adalah rasa macam apa nak belajar macam ni kan, nak belajar jadi social entrepreneur, tapi rupanya ada reward. DLM is actually a company, bukan NGO. So because we are a company, we actually selling products too. So we've got profits and we are actually sharing cakap putih pula. Kita kongsi profit kita kan, kita kongsi profit kita dengan anak-anak muda. Ini yang menariknya tu kan. So siapa-siapa anak muda yang nak register dengan kita ada training every day, kita ada training siapa nak masuk motivation class kita pukul 11 pagi hari Isnin. Usually-nya macam tu kalau nak join lah ya. Ada tak seperti anak-anak muda, anak-anak tak berapa muda boleh join, umur 45 pun ada, umur 50 pun ada kan, boleh join je
kan, just for fun kan, nak belajar pasal bisnes, tak pernah tahu pasal bisnes. Kita punya bisnes pembawakannya lah different lah, sebab saya punya style bisnes a bit different. Kita fokus pada social responsibility, dan kita amat peka kepada kehendak pelanggan, sebab macam kita sembang semalam, kalau tuan-tuan tengok video semalam, kita sangat mengikut style New Zealand. New Zealand dia ada Customers Guarantee Act, jadi kita amalkan di sini. Kalau tuan-tuan tak percaya, kita punya kita punya leaders ni ada barangan-barangan yang rosak, kita ganti balik. Immediately kita ganti. Kita no question ask actually. Something yang kita amalkan daripada New Zealand lah ya tuan-tuan. Saya teruji buat benda ni. Kalau tuan-tuan tengok semalam kisah bisnes Doha dan di New Zealand. Jadi saja sharing lah. Additional business ni yang saya buat kecil-kecil ni macam DLM. So ada kisah another company yang saya start, Alphala Wealth ya. Besok saya akan sharekan benda-benda tu. Mungkin saya ada introduction sedikit lah pada Alphala Wealth untuk tomorrow. Jadi ceritanya ialah peluang-peluang macam ni kita sangat teruja untuk mengajak semua orang supaya berniaga kerana Allah. Kita ada sistem yang sangat cantik yang kita dah develop hasil pada pengalaman saya yang kecil tu. Saya dah berniaga dalam 16 tahun alhamdulillah. Jadi berkecimpung dalam banyak area. Saya ada pengalaman saya ni, ya Allah izinkan, Allah bagikan kat saya ni pengalaman perniagaan dalam landscape dan architecture dan engineering, pengalaman programming, kita ada team yang kita boleh buat robots ya, dan artificial intelligence. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, tu Allah bagi sebenarnya. Saya tak boleh bangga sangat-sangat sebab itu Allah punya, ilmu tu Allah punya. So kami ada team-team yang boleh buat artificial intelligence. Kalau berminat boleh hubungi saya. And then kita sekarang ni kita develop ni lah yang kita buat ni, Infak Tracker ni rupanya alhamdulillah the first in the world yang being made by the 4 anak-anak muda. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, tolong doakanlah untuk kejayaan kami, dan kami mencari ramai lagi orang, tak kira lah muda ke tak muda, yang nak join dengan tim-tim kami ni insya-Allah ya. Okay, so these are the things yang kita amalkan lah Abu. Betul Ya betul Cik, betul. Kita try untuk lagi satu sebabkan kita ya Cik. Hello? Okay. Saya akan teruskan. So kita dari segi okay. Betul okay. Teruskan Cik. So Cik Lam pun agak tindak slow sikit. Oh, okay. I think. Cik Lam putus-putus ni kan? Slow tadi sekejap je. Ya ke? Seriously? Allah. Okay. Sekarang dah okay Cik. Okay, alright. Okay. I'm sorry lah buat my line ni. Saya pakai bukanlah Unify, tak pakai Unify pun, pakai Wi-Fi biasa je lah kan. Pakai jenis connected to phone je lah. Biasa Cik, duduk rumah memang internet memang out sikit. Kalau dekat rumah lah. Kalau tak Ipoh. Saya tahu kawasan Ipoh ke kawasan, saya pun bukanlah kata area Ipoh sangat. Saya actually outskirts of Ipoh. Cemur nama dia. Kalau you tak pernah datang Cemur, datang. Maksudnya Cik Lan terputus lagi. Okay. Kita mungkin Cik Lan ada masalah internet sikit. So maybe saya boleh teruskan, maybe saya nak part yang kedua lah. Disebabkan oleh sekarang ni, tadi dah saya kalau siapa-siapa nak infak boleh pergi ke website dlm7.com. So dalam situ kita ada guideline untuk siapa-siapa nak infak menggunakan internet banking ataupun TOIP. So sekarang kita dah ada TOIP, senang sikit lah nak infak. Okay. Nak cerita sebelum tu lagi, okay, sebelum ni DLM ada buat macam online business ataupun e-commerce lah untuk jual produk Muslim dekat website. So kebanyakan produk-produk dalam ni adalah produk Muslim dan produk yang saya tak boleh claim pasal ni lah, produk-produk yang sesuai untuk siapa-siapa yang nak amalkan pemakanan yang sihat. So kita nak jemput kepada Tuan Amirul sikit lah, sebab Tuan Amirul dia mengamalkan pemakanan-makanan yang sihat. So macam mana cara Amirul so macam mana tiba-tiba Tuan Amirul diet, sebab ramai orang tanya kenapa tiba-tiba macam start kan. Amirul, okay Amirul internet? Hello, Assalamualaikum. Dengar? Waalaikumsalam. Alah, internet Cik Lan out lah. Hilang daripada studio. Ada orang call kot.
Tak tahu lah kalau join balik lagi kita letak balik lah kat atas kan. Okay. Nak tanya pasal Mirul, macam mana Han terfikir nak diet tu Mirul lah? Fikir nak Wah, diet lama dah Ah. nak fikir. Tapi biasa nak fikir dia fikir tapi tak buat. Fikir tapi tak buat tu biasa kan. So kalau aku reverse balik lah, aku pergi ke belakang balik, aku tengok sejarah lah actually. Kalau ikutkan berat badan tu aku daripada kecil yang besar tu, sebab dulu masa kecil-kecil mak aku kata kalau aku teriak masa baby bukan teriak tu tak. So baby. So mak ngah aku masa tu duduk dengan mak aku sekali. Mak ngah aku alhamdulillah dia ada kat Lumut masih sihat. So aku mak aku beritahu kalau hang teriak mak ngah akan buh tepung jagung. So bila buh tepung jagung masak bencuh apa semua, then hang akan lena lah. So daripada kecil kadang-kadang kalau aku jumpa dia, bila aku jumpa mak ngah aku kata hang ni bila anak kecil aku akan bubuh balik lah. Ni mak ngah macam saya, ni mak ngah pergi bubuh. puncak Mirul. Awal-awal yang kecil-kecil dah pun lemak dalam badan. Aku tak apa ya. So bila bersekolah pun aku still dalam kategori yang besar daripada student lain masa universiti. Tapi actually lah ni tak sampai lagi pun diet yang apa orang kata berat yang kita nak tu kan. Dia still jauh. Dan diet ni tak semestinya semua orang sesuai. Maksudnya maybe diet jenis A sesuai untuk hang, jenis B tak sesuai, A tak sesuai untuk kawan ni, A tak sesuai untuk kawan ni, maybe dia sesuai jenis B. So dia kena try and error. Ada orang buat dulu Atkins. So ada juga orang tak buat Atkins, dia buat keto ke whatever kan. So dia different type. So macam aku start waktu umur lah 34 actually. Last year 33 lah. And then daripada kecil still walaupun dalam kategori yang saya student dia lebih daripada orang lain pun, kita pun still sports dan alhamdulillah tak ada penyakit yang serius yang tu yang aku lega sikit lah. Tapi okay, yang ni bila my part hang tanya kenapa tiba-tiba start diet tu, actually last year aku ada kena something like abscess kat kaki. So aku pergi check. Abscess apa Mirul? Kena bisui. Lepas tu aku pergi lah klinik member aku. So bila aku pergi klinik member aku, dia kata, "Mai aku nak check darah hang, gula ke apa ke?" So bila dia check tu 3 tahun sebelum tu aku check dah okey, semua normal, kolesterol normal, darah normal, gula okey. So aku pun tak tahu lah, kita still proceed makan manis lah apa semualah. So dia check last year tu, aku terkejut darah aku kena 32. Gula 32. So dia normal hanya 56. 456. 78 consider tinggi, belah-belah tinggi dah. So aku punya tu almost reading dia akan jadi error. So aku hari tu kira panik kan. 2 hari aku stop ambil gula, aku stop ambil nasi, motor ayat masak lah, gula semua tinggal. Then baru dia turun balik. Dia turun tinggal belah-belah, I think 14 tu tak salah aku. So lepas 14 tu aku teruskan lah. Aku teruskan nak hit balik 56 tu. Sebab dah alang-alang aku dah stop makan. Baik aku jaga makan. Baik aku workout sekali. So daripada situ aku start workout. So bila aku pergi Terengganu, aku jumpa satu doktor ni, kawan aku jugalah belah sana. So dia yang check balik. So dia yang advise apa nak buat, makan kena jaga, then gula. Dia sampailah dia coach aku macam mana nak exercise. And which is ada juga kawan-kawan lain yang aku form group, maybe 3 orang, 4 orang saja. And then Dr. Fazlan di Terengganu ni yang banyak tanya, dia tanya aku tiap-tiap minggu gula dah check ke, macam mana gula, macam mana berat. Dia sebab dia dulu pun dia badan besar agak, so dia ambil masa 3 tahun kot dia nak sampai sekarang. I think 55 kot berat dah. So dia kata memang Cik Lan dah masuk, dia memang akan lambat. Dia memang akan Sorry. Go ahead, carry on. I interrupting. Okay, dia memang ni cerita pasal kesihatan. dia memang akan lambat. Dia kata ambil masa bertahun. Bukannya diet ni 6 bulan hang dah dapat apa yang hang nak lah. Kan? Tambah daripada berat yang macam aku nak sampai ke yang apa yang aku nak,
memang ambil masa yang lama. So 3 tahun. So long journey dia kata. So daripada situ aku start develop kita punya mindset, which is aku rajin juga tengok YouTube kan, group yang kalau hampa biasa tengok brand new me, dia boleh tengok kat situ orang yang biasa badan besar, dia apa yang dia buat, dia transform sampai dia sampai berat yang dia mau lah. And awal-awal memang hilang water weight saja. Water weight memang hilang. So kalau tanya workout apa yang aku buat, aku start dengan jump rope dulu, which is aku tak biasa lagi jump rope dalam seumur hidup aku. Tak pernah main skipping ke apa semua. So aku start belajar daripada YouTube sampai aku reti. Lepas tu belilah jump rope, beberapa pattern tu aku beli, beberapa jenis aku beli. So lepas tu bila dah tak larat nak jump rope tu, aku keluar berjalan kaki. Sebab jump rope dia ambil masa. Dia 3 jam baru aku dapat sejam. So selalunya aku keluar jalan. So bila keluar jalan lah ni sebab COVID, so aku withdraw balik jalan, aku start balik buat jump rope. So nak kata jaga makan dalam diet ni paling penting memang jaga makan. Exercise tu dia jadi 20%, 80% yang kena jaga makan. Sebab ada kawan aku, dia ada juga dia ambil cake once a week, then ada juga kadang-kadang dia telajak 3-4 hari, tapi berat dia naik sikit, lepas tu dia control balik, dia okey. And cuma dia tengok pada gula hang tu, insulin tu, still boleh function atau tidak. And contohnya macam aku masa terlepas, bila aku ambil gula dia naik 32, dia naik belas-belas, maksudnya insulin hang memang dah teruk dah. And tapi dulu masa 3 tahun lepas hang duk bantai sama aja. And benda manis lah apa hari-hari, tapi insulin hang kuat lagi. And so lagi alhamdulillah dah tinggal 56, 6.5. So Dr. Fazlan bagi tahu maybe ada reverse diabetes, aku lega sikit lah. Which is sebab bagi aku muda lagi, ada orang tua lagi nak kena tengok kan. So dalam food intake memang kena jaga makros. Yang tu aku pun belum lagi go detail. Hang kena ada protein nak ambil berapa carb, berapa fat, berapa. So memang dia akan ambil masa untuk yang ni. So sejak aku start bulan 10 sampai lah ni dah hilang 31, 32 kilo. So different lah. Baju pun rasa lain. So kena lah ni aku nak kena appreciate lah beberapa team yang individu yang bagi semangat. Cik Roslan, dan dia akan promote produk granola dah, aku pun ambil. Dr. Fazlan daripada Terengganu, Dr. Akuni, sparring partner. Dulu kami rajin makan. Dan problem ni lah ni, aku kalau keluar dengan dia pula stress. Dia kata tak makan lagi. Dia pun diet. Dia pun dah hilang. Dia start 110, lari tinggal 93, 92. And itu pun kerap juga jalan kaki 5 km, 6 km pagi-pagi. So dia mostly jaga makan. Dia exercise tu nombor 2 lah. Kalau hang buat cardio lah hang kena jaga. So bagi aku kena start somewhere. Health tu is a new wealth. Bukan new wealth lah, actually aku yang new. Then kita kena take care lah kita punya hidup macam mana. Takut nanti tak, dan dia hit diabetes, then aku tak mau sampai tahap tu. Kesian pula. Lepas tu aku pula tak boleh nak makan manis kan. Dia once kena ambil ubat, sangkut pula sebab masa aku check gula tu tinggi. Doktor tanya nak ambil ubat, aku tak mau. Tak apa, biar aku 2 hari dulu aku off, then baru dia okey balik. So bagi aku kena buat lah kan. Jangan sampai kita dah terlajak. So orang yang bertanya, depa duk kata diet tiba-tiba awak nak kahwin ke? Tak. Dia mostly by sebabnya kesihatan. Dia terkejut 32. Yang tu yang orang kata turning point. kalau tak picek tu tak tahu, tak lagi teruk. And yang tu je lah kalau nak kongsi pun. Miro nak tanya Miro. Kalau dari segi food intake, apa yang hang fokus? Dari segi macam protein ke, macam mana? Fiber tinggi ke? Setakat ni aku buat IF, intermittent fasting. Makan 10.30 pagi, last window will be 7.30 malam. Ada kadang-kadang aku jadi omat sat. Maksudnya pagi tak makan sampai 7.30 baru aku makan pula. So waktu makan tu depend lah. Kadang-kadang aku makan salmon, campur dengan salad, telur sikit. Lepas tu kalau hari lain maybe makan dengan ayam grill. Then boleh tukar-tukar food. Tapi mostly banyakkan grill dengan sup je lah. Masak dalam sup. Kalau siakap steam, goreng, whatever semua aku tinggal. Lazat makanan dia. Lazat. Tak, tapi betul je kan.
Depa kata Negara kalau diet Western lah. makanan mesti mahal. Tu yang geram tu. Tapi betul lah. Tak semesti. Tu yang geram. So, Sayur je. It's all about mentality actually. It's all about mentality. betul. Tapi tak, carry on. Tapi saya kata tak apalah, nasib baik macam sayur kita boleh berdai. Actually, kalau misalan kalau kita nak becoming healthy, kan, in my opinion lah, I dah buat benda-benda macam ni kan. You spend a lot more on empty carbohydrates. So you waste a lot of money on empty carbohydrates. Makna empty carbohydrates Contoh. empty carbohydrate macam minuman manis lah. Itu satu. Lepas tu bila kita minum teh tarik, those are all empty carbohydrates. And you tend to spend a lot of money. Dia sebenarnya sugar and then water, kan? Tapi you paying more on that one. Maknanya you gaining, katalah kita spend RM1, berapa teh tarik sekarang berapa? RM1.50. Lama tak minum. RM1.8. RM1.8. Okey, RM1.8. Katalah RM2. Tapi actually kan, when you pay RM2, sebenarnya you cost dia kat situ RM2 je. Dia untung RM1.8. Kedai mamak tu ambil RM1.8. So maknanya kan, if you spend on fruit RM2, you get full Yes. good nutrients. So if you think along that line, kan, you become you will enjoy your meal lebih baik. So this is strategy. The strategy yang kami sorry. Silakan. Strategi apa ni? Apa besok saya akan ceritalah sebab Al-Falah ni besok company Al-Falah ni dia konsep dia adalah I would say happy, healthy, wealthy. Okay. Cara nak happy sebenarnya is actually from mindset. I will share with you tomorrow kenapa perkataan happy tidak ada dalam Quran. Tomorrow kita sembang benda tu, okay? Jadi it's all about brain sebenarnya. And then second thing is healthy. Healthy yang amalkan konsep yang saya cerita ni je. Eat less, walk more, sleep early. Eat less, walk more, sleep early. Saya ajar semua tim saya macam tu. Lepas tu kan, bila kita ambil 3 amalan tu, ingat tau, kepala kita yang kontrol kita. So the first thing to repair is your mind. Sebab kalau you tak follow, dia panggil sistem homeostasis. So homeostasis ni, I share in banyak my lectures already. Homeostasis ni bila you try to push something very hard, the body resist it. Okay, for example kan, contohnya body kita ada auto correct. Dia ada macam autopilot sikit lah. Contoh kalau kita kan exercise banyak-banyak, panas badan. Bila panas badan, the body starts to produce sweat. Sweat tu kan dia buangkan semua heat. So the body will maintain the temperature. So body kita ni ada banyak sistem-sistem dia yang macam tu. So if for example kan, kalau tuan-tuan start tahap perut, the first 2-3 days of fasting mula-mula start tahap perut ni, dia punya challenge tu is actually dia start tu dia tak nak burn fat. Bila tahap perut kan dia tak nak burn fat. Okay, so dia bagi kita punya hormon ghrelin tu starts to rumbling lah. Okay, kita rasa perut kita lapar and all that. So tapi cerita-cerita ni sains lah. Sains dia sembang besok lah insyaAllah kan. Saja cerita ni tengok macam Cik Amirul dia ada cik guru tu guru dia. Tu guru dia tu pada tengok kat YouTube apa lagi. Tapi Cik Lah cakap tadi pasal empty carbohydrate. Dulu bila kita duk makan manis, tiba-tiba kalau lapar ni dia bukan nak cari nasi ke apa, kadang dia pergi 7E, pergi bantai Oreo ke, soya kotak besar ke, cheese semua ke. Tapi benda tu dia zero, dia yang empty tu. So dia bagi kita dah lah gula tu gula yang jenis macam tu. Dia bagi kita untuk craving. So you akan makan lagi banyak untuk ni. Tapi kalau you makan buah, then you akan cepat kenyang. Contohnya ambil tebikai ke, apple ke. Dia cepat kenyang dah lama. Yes. Sebab tu kan dalam proses reducing weight ni, you must tell yourself you can only reduce weight 2 kilograms per month. First kali besok saya akan bagi tahu lah. First kali ialah you check with the doctors first. Sebab saya selalu suruh check dengan doktor. Kalau nak tengok YouTube semua tu, check dengan your doctor dulu. Sebab your doctor tahu about your ni. Saya ada family doctor saya sendiri. Jadi maknanya bila kita dah ada macam tu senang. And then saya akan amalkan konsep yang tadi lah, eat less. Okay, eat less and then walk more. Banyakkan berjalan. Not necessary you jumping rope in this and that. Itu teori yang saya amalkan lah kan. Kalau nak jumping rope semua boleh, depends on your ni lah, your activity tu pulang lah kan. But if you for example nak buat exercise, make sure you exercise bila insulin tu dah habis.
insulin ni dia habis selepas 10 jam. Dia ada half life dia, okey. Selepas 10 jam insulin dah tak ada dalam badan. Bila insulin tak ada dalam badan, all the energy must come from somewhere. Jadi dia akan hentam from protein dan juga fat. Sebab tu kadang-kadang kan dia makan protein pun tak bagus. Therefore kita kena replenish the protein sikit-sikit. Okay. And then yang fat ni pula kan, is actually good to eat fat yang ada saturated fat. For example santan. Okay, and then pure New Zealand butter, you know, that kind of thing lah. Okay, so that kind of thing is actually dia bagi satiated, dia rasa puas. Dia rasa puas. So dalam makanan kita sapukan sikit. Macam Amirul dia can afford to buy salmon for example kan. Salmon tu dia ada macam oil, fish oil tu actually dia ada satiated, dia ada omega 3, omega 6 dalam tu. So it's actually dia ada satiated. Bila satiated dia rasa kenyang lama. Dia rasa kepuasan tu tadi. Kalau kita makan tak ada fat, dia tak ada rasa kepuasan. Tuan-tuan pernah rasa tak, tuan-tuan dan perempuan, pernah tak makan lemak kambing? Kalau makan lemak kambing, sampai satu tahap tu dia jadi muak. Betul tak? Betul cik, betul. Muak tu actually ada signal nak bagi tahu yang badan kita dah tak lalu nak ambil. This is the thing yang kita nak practicekan the brain. So that's why in introducing konsep untuk reducing weight ataupun kita besok talking about general goal lah, matlamat keuangan, matlamat kesihatan kan. Dia sebenarnya is all about the brain. How you can control the brain. Brain ni banyak hormon. Insulin is one of them. Dia produced by pancreas. Dia ada satu lagi kortisol. Kalau kita tidur lambat, kortisol kita tu banyak. Ghrelin. Melatonin pula tak cukup. Kalau tidur lambat kan, melatonin tak cukup. Melatonin is very important untuk bagi rehat badan dan repair. So ada lagi dopamin. Bila you makan gula, dopamin ni dia bagi ketagihan. So if you know all those things kan, how dia ada sup dalam kepala, sup macam-macam. Hormon sup ni tadi. Kan, kepala kita ada some kind of hormone, betul, body kita ada hormone. So if you know how to interplay with hormone, then you can actually reduce. That's why profesor yang jumpa intermittent fasting ni, actually Japanese sebenarnya yang mula-mula. Saya tak ingat nama dia, tapi dia ada dapat Nobel Prize, dia panggil autophagy. Autophagy ni kan, bila kita fast, dia repair kita punya cells. Dia ada self-repairing. Yang tu yang kita nak sebenarnya. Jadi Dr. Michael Mosley, dia tengok Islamic fasting. Okay, Islamic fasting ni dia buat kajian. Rupanya Islamic fasting fantastic. Tapi orang putih tak boleh buat Islamic fasting. Jadi dia panggil intermittent fasting. So yang buat intermittent fasting ni Dr. Michael Mosley yang mula-mula introduce, and then Dr. Jason Fung. You can read their books lah. Jadi both of them mention about Muslim fasting. Tapi ada research paper yang lawan balik, kata Muslim fasting ni dia silap dia satu. Bila buka puasa dia perbedai macam-macam. Sebab tu orang Islam zaman Nabi dia berbeza. Umat Islam zaman Nabi dia tahu bila nak stop, sebab Nabi dah kata 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 angin. So dia ada time untuk dia stop. So all the sunnah ajak kita tu actually kita boleh follow yang sunnah Nabi tu. So Mak Saleh yang buat intermittent fasting sebenarnya dia meniru umat Islam. So it's good to amalkan puasa Isnin, puasa Khamis. Okay, advantage of puasa ni tadi ya. Bila kita puasa siang hari, kita banyak aktiviti kan? Bila kita banyak aktiviti, kita akan consume the carbohydrate dulu, sebab kita start sahur tadi pukul 5.30, pukul 6. Kita akan consume the carbohydrate, and then if you keep going, dia dah start nak pakai fat. So by the time you dekat-dekat yang elok masa kita fasting tu, dekat-dekat nak buka puasa macam 6 tu, elok exercise masa tu. Kalau you buat intermittent fasting, you sleep at night time. Kan? You sleep at night time. Jadi kita start makan katalah pukul 7 sebelum maghrib, kita stop makan pukul 7. So nak ambil masa 13 jam. After 13 hours, then baru you nak breakfast besok pagi kan. Tapi kan besok pagi you dah start makan pukul, let's say kan pukul 8.30 ke pukul 9 kan. So you eat that breakfast. That breakfast dah wash into your blood that insulin. And then kita keep eating, lunchtime kita eating lagi. So insulin tu tak kurang tau. So masa bila you nak reduce your weight? Jadi the point is masa kita kalau kita buat Islamic fasting tu tadi, it's much better dengan syarat kita kontrol masa buka puasa tu. Kita kontrol makan nasi tapi banyakkan fiber, which is sayur. Sayur kena banyak dan buah-buah. Macam tu. Buat jus kan, jus. Tak payah tambah gula. So this is the way the body and homeostasis tu boleh adapt.
Itu yang saya cuba ceritalah pada ramai orang. And then satu lagi, the window of eating. Masa bila kita makan. Kalau kita makan, kan katalah kita start makan betul-betul pukul 12. Bila last kita makan untuk hari tu, katalah kita makan pukul 6. Maknanya the window tu 6 jam. Window makan tu tadi. Okay. Boleh tak kita cuba kurangkan? Kita makan pukul 1 and then kita cuba last makan pukul 6. Pukul 1 pukul 6, the window is 5 hours. So between yang lebihnya tu ialah tidak ada makanan masuk langsung kecuali air kosong. This is the target yang saya share. So what you need to do ialah start easily. Okay, start easily. Don't rush into it. Start binakan your window of eating tu dulu. You start dengan mungkin pukul 6 jam window ataupun 7 jam. Lepas tu reduce it to 6,5 jam. You kena keep training your brain. So the difference between Islamic fasting dengan intermittent fasting ialah Islamic fasting, you do activity when you are fasting. Intermittent fasting, you sleep Tidur. most of the time when you fasting. So not much activity. And that's why bila you buat intermittent fasting, it's best for you to exercise in the morning. For you, if you do the Islamic fasting, you do your exercise sebelum buka puasa. That's the best time because insulin dah habis. So dia akan consume. Advantage orang Islam ialah bila dia fasting, dia ada aktiviti. Siang hari dia buat aktiviti tu, bergerak sana bergerak sini. Dia actually consume. First dia habiskan semua karbohidrat yang ada. Insulin tu akan consume all the energy of carbohydrates and then dia akan start tapping into the fat. This is a strategy yang saya share lah pada siapa-siapa yang nak share sebab saya ambil pun daripada Jason Fung dengan Dr. Berg. These are fantastic doctors. Dr. Berg bukan medical doctor. Saya ada satu lagi Michael Mosley lah, dia tu medical doctor. Jadi semua ni kita follow and insyaAllah dengan cara yang Falah Wealth ajar nanti, kalau siapa nak join dengan Falah boleh join dia dengan sistem kami. It's actually free kan, and I just coach sikit demi sikit lah kan. Ada apa-apa soalan ni kita boleh jawab lagi lah. Amirul boleh cerita lagi kot. Amirul dah start. Amirul bukan follow saya, Amirul dia buat sendiri. Amirul bukan follow saya. Kepala otak lah Cik Lan lah coach. Tak. Actually saya tambah sikit lah yang apa yang Cik Lan cakap tu lah, yang sleep more tu. Actually diet, makan okay, kita boleh control. Workout okay, kita boleh buat. Tapi tidur tu yang paling payah sekali sebab kita kena dapat 8 jam. So kadang-kadang kita dah tidur lambat. Esok pagi kita bangun awal. Kalau nak workout, which is kadang-kadang saya workout pukul 5. So kadang-kadang dia tak dapat 8 jam tu kadang jadi ni. Tapi whatever it is, stress pun kena jaga juga. So kita tak payah nak stress, tak payah nak timbang selalu. Tapi saya timbang sebab saya nak tengok everyday punya intake food apa effect. So lagi satu saya nak clear, saya memang tak ambil produk. Which is saya memang tak amal apa-apa ambil produk yang orang duk buat di luar apa semua, walaupun orang nampak bila kita start update then they keep promoting. So saya memang tak ambil. So yang tu kena clear. Then last thing is saya dah achieve banyak benda dalam hidup. Kita Grab lah, buka firm lah, whatever. Rambut panjang pun bisa simpan sekali, walaupun sekolah dulu tak boleh kita simpan tamsah. So last sekali yang saya kena buat adalah kita kena kurus sekali seumur hidup. So saya ingat yang tu saya nak kena achieve dulu. So target dalam 2 tahun lagi okay lah kot. 2 tahun, 1 year plus. Just to add on stress tadi. Stress ni actually dia datang daripada reaction kita towards environment. Okay. The stress ni akan datang bila we response to anything. Jadi adrenaline can produce and then apa satu lagi cortisol pun akan diproduce. So all these stress elements actually dia akan hinder, dia akan stop they need carbohydrates. Bila stress happens, they need carbohydrate for the brain. Brain nak consume. Sebab tu bila kita stress, kita tend to makan. Kita nak makan benda sweet sebab tu. That's because of the hormone. Jadi nak bagi tips lah macam mana nak senang tidur, for example. Okay. Scientifically, badan kita kan dia ada set, apa nama dia panggil, thermostat. Bukan thermostat, sensor. The sensor ni actually datang dari mata. Okay. Mata kita bila kita tengok lights, kita most of the time kita tengok unnatural light. Unnatural light adalah macam lampu phone. Bila terlalu banyak masuk dalam mata, maka dia ada kacau gangguan kepada kita punya biorhythm. Pernah dengar kan pasal biorhythm? Biorhythm ni ialah clock. Kita ada body clock. Makna body clock tu selalunya dia akan tengok macam baby kan, dia akan tidur lama. Biorhythm dia macam tu. Jadi apa yang berlaku ialah mata kita sensitif daripada pukul jam 11 sampai jam 4 pagi.
dia sensitif, dia tak boleh tengok lights. Okay, now untuk set this biorhythm, science has buktikan you kena tengok sunlight masa dia nak naik selepas subuh. Itu dah ceritanya zaman orang Islam tu kenapa dia kurui-kurui. Tahu tak? Mereka pergi subuh dulu kan, dia tak ada pakai lampu. Takkan kita sembahyang gelap pula kan? Tapi saja cerita dia pakai lampu dia malap je. Lampu dia malap kan. Eloknya pakai lampu kuning. So kat surau-surau lampu terang-terang lah kan. Tapi saja cerita lah. Kalau kita ada option belah pagi kan, set up dekat surau tu lampu color kuning tu malap sikit, because the mata nak tengok cahaya sunrise. Kalau dapat set every morning sunrise tu kan, sekarang sunrise berapa? 7 suku 7 tengok matahari, tengok luar. Bukan tengok matahari, tengok cahaya sunrise. Dia akan set kita punya badan, body clock tu. So kalau kita amalkan setiap hari, tengok masa tu dan tengok masa maghrib. Berdekat-dekat nak maghrib, kita sembahyang maghrib, sebelum sembahyang maghrib tu kan, cuba tengok dulu cahaya tu. Sebelum kita tutup pintu kan, around 7:20 ke atau around 7:15, tengok cahaya yang lembayung merah orang panggil kan. Tu sunset, sunrise, sunset. When you do that, you actually setting your body clock. Lama-lama kan kita akan ada rhythm tu balik untuk kita tidur dengan nyenyak. Now, nothing kan, what's important thing ialah after 11 kalau boleh kan, make sure, ini saja cerita saintifik sikit lah, tak apa kalau kita cerita saintifik kan, kita punya mata ada retina kat belakang kan, retina ni, the lower half of the retina is where the majority of the sensor tu. So kan, is since the light is actually reflected, apa dia panggil, dia punya image tu terbalik, betul tak? You ingat lagi kita belajar sains tu kan, image terbalik. Jadi kan, lampu yang kalau boleh lampu nak tidur tu, lampu meja, bukan lampu atas. So that the sensor is actually dia go ke bawah. Dia tak kacau satu mata. Saja bagi tips sajalah kan. So pakai lampu tidur meja, color kuning, light malap, and insya-Allah you akan easily tidur. Dan masa nak tidur tu kan, jangan tengok phone. Much better you read a book, any book tak apa. Kalau nak boring, you cari investment book, memang terlena terus. Buku-buku investment boring kan. Dia letak sebelah, baca buku investment, terlelap terus, alhamdulillah kan. So that's how you try to get sleep, and then focus on try to get REM sleep. REM sleep ni selalu dia ada cycle sejam setengah. Okay, dia ada REM sejam setengah, and then dia ada normal sejam setengah, macam tu. So bila you dapat 3 jam sehari, 2 cycles of REM sleep, you be fresh in the morning. Ini saya nak bagi tahu kat anak-anak muda. Saya tengok anak-anak muda sekarang lasu kan, lembek, tak larat and all that kan. Bila bangkit subuh nak tidur balik, because mereka tak tahu nak jaga mereka punya cycle kehidupan tu tadi. So Al-Falah train benda-benda macam ni lah. Al-Falah tengok dia punya sistem, dia submit dia punya in the future Al-Falah akan charge fees RM50 setahun. In the future. Sekarang kami buka free actually. RM50 setahun tu bukan pasal apa. Tim saya lah kan, cerita senang kan. Saya akan ajar macam mana nak jaga kesihatan. Saya akan ajar macam mana nak change your mindset untuk mencapai kebahagiaan. Remember saya cerita tadi, happiness, kegembiraan, rasanya dalam Quran tak ada. Pasal apa? It's very interesting. Saya belajar dari Numan Ali Khan lah, kalau pernah dengar nama Numan Ali Khan. Esok. Esok cerita esok. So saja cerita iklan pasal besok lah. I will also teach you macam mana dapat financial freedom. Dapat financial freedom tanpa menunggu RM1 million. That means you dapat RM100,000 ke RM200,000 ke RM500,000 assets, you dah dapat financial freedom. Financial freedom dia maksud tak payah bekerja. Ini cerita dia benar. Dan kami sedang amalkan di Duriat Al-Laili Marketing sekarang ni. Saja sharing with you lah. So harapnya kita sebanyak-banyakkan berdoa lah agar kita semua berjaya. Ni pun time nak habis aku kan Labu. Ya. Kita doakan kita semua ni sihat, Allah jauhkan kita daripada COVID-19. Ya, Allah jauhkan kita daripada COVID-19, dan siapa-siapa yang ambil vaksin kita doakan terus sihat lepas ambil vaksin tu, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Saja tipsnya kan pada DM. So jangan lupa kalau nak infak sekarang ni, tuan-tuan dan puan boleh infak dengan kami, telus. Okay, and hati lapang, hati tuan-tuan lapang. Sebab kami telus, tuan-tuan hati lapang. Rasa lega duit tu pergi ke mana. Tuan-tuan akan tahu duit tu pergi ke mana. That's our system that you can emulate. Itu doa lah supaya kami ni semua berjaya. Semua lah kita sama-sama kita berjaya. InsyaAllah. Okay, itu saja kot.
Okay, thank you, Cik Lan, kita pun thank you. dah 10.20. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Lan untuk discussion hari Sama-sama. ini Terima kasih kepada mengenai Amirul dan Lampu. Terima kasih juga program bagi Infak. tips Program juga. Infak Seronok tu juga dia punya tips makan-makan tu. cerita-cerita tips kesihatan, Ya. tips jaga ni. Dia Alhamdulillah. tak pandai masak, Thank you seronok kan? Amirul Saya for tak pandai sharing. masak. Makanan salmon. So insyaAllah kita akan bersiaran lagi esok hari. Terbenung. InsyaAllah kita akan bersiaran esok hari dengan topik mengenai Al-Falah Well. Hari ni DLM, esok Al-Falah Well. So maybe banyak juga isi-isi ataupun maybe apa yang kita akan bincangkan esok, insyaAllah. So saya stop teruslah kita punya end live, and then terima kasih kepada yang menonton dari awal sampai penghujung. Kalau tak sempat nak tonton dari awal, kalau tak sempat tonton kita punya live, boleh tengok nanti kita akan upload juga dalam page DLM video ni. Okey, terima kasih. Baik, Terima kasih Amirul, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih banyak. Daud. Mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.